Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 12 Mei bersama saya Grace Prinsianacha bersiaran terus dari studio HD Kuching. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Dua rang undang-undang RUU perbekalan tambahan melibatkan sejumlah lebih 681.49 juta ringgit bagi perbelanjaan yang tidak dimasukkan dalam bajet Kerajaan Negeri 2020 telah diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang berlangsung semalam di Kuching. RUU yang dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan kedua, Dato' Amar Douglas Uga Ambas itu adalah RUU Perbekalan Tambahan kurungan 2019-2020 yang melibatkan sejumlah lebih 299 juta ringgit dan RUU Perbekalan Tambahan kurungan 2020-2020 bagi jumlah lebih 382 juta ringgit. Perbelanjaan tambahan itu bertujuan membiayai kos pelbagai kementerian dan jabatan yang tidak dibekalkan sebelum ini atau tidak mencukupi. Kedua-dua RUU itu diluluskan tanpa perbahasan daripada 76 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang hadir, kecuali 5 ADUN yang tidak hadir ke persidangan sehari tersebut. Terdahulu Speaker Dewan Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam ucapan pembukaan berkata, beliau memberi kebenaran kepada 5 ADUN yang tidak dapat hadir persidangan yang terdiri daripada ADUN Nangka Dr. Anwar Rapai, ADUN Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh, ADUN Opar Datuk Ranumina, ADUN Angkelili Johnny Kerr Rayong Yipak dan ADUN Dudong Datuk Tiong Tai King. Persidangan Dewan Undangan kira-kira 1.5 jam itu berlangsung tanpa majlis pembukaan seperti sebelum ini. Datuk Muhammad Asfia berkata persidangan perlu berlangsung sedemikian ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara. Perkembangan COVID-19, tiada kes positif COVID-19 direkodkan di negeri ini semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan terdapat 9 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. JPBN berkata kesemua 9 kes terbabit adalah dari Hospital Umum Sarawak. Daripada jumlah keseluruhan kes, 67.96% kes positif COVID-19 telah sembuh. Sementara bilangan pesakit dalam siasatan PUI semalam mencatatkan 57 kes, manakala PUI yang masih menunggu keputusan makmal adalah sebanyak 42 kes. Bahagian Bintulu juga telah bertukar status dari zon kuning kepada zon hijau berikutan tiada kes positif direkodkan dalam tempoh 14 hari. Untuk rekod setakat ini, Sarawak merekodkan 543 kes positif COVID-19 sejak kes pertama pada 13 Mac lepas dengan 369 kes telah sembuh manakala 17 kematian direkodkan. Pejabat Majlis Perbandaran Sibu MPS di Wisma Sanyan mula beroperasi hari ini dengan kapasiti 50%. Menurut pengerusi MPS Clarence Ting Ing Ho, pejabat itu mula beroperasi pukul 8 pagi hingga 5 petang. Clarence Ting menerusi laman Facebook memberitahu operasi dengan kapasiti terhad itu adalah selaras dengan arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Sementara perpustakaan MPS di Jalan Keranji juga dibuka pukul 10 pagi hingga 5 petang. Manakala semua taman di bawah bidang kuasa MPS akan dibuka pukul 7.30 pagi hingga 7 malam bagi membolehkan aktiviti sukan dalam kumpulan tidak lebih 10 orang. Walau bagaimanapun, kolam renang di Bukit Lima dan Delta akan terus ditutup dan pusat transformasi bandar masih menunggu arahan selanjutnya daripada Kementerian Kewangan sebelum dibuka. Manakala Pasar Sentral Sibu, semua gerai di bahagian bawah dan tingkat 1 akan terus beroperasi secara berselang dan kesemua pasar tamu dan pasar ahad masih ditutup. Pusat penjaja makanan di Muhibah, Sungai Antu, Taman Harmoni dan Ho Peng Long akan dibuka pukul 7 pagi hingga 10 malam. Beliau juga memaklumkan tempat letak kereta bertingkat di Jalan Wong Nai Siong dan di UTC dibuka untuk awam. Pas bulanan gerai untuk tempat letak kereta bertingkat UTC akan diberikan percuma bulan ini dan hanya akan dikenakan caj bulan hadapan.
Sementara bayaran letak kereta di tepi jalan MPS akan mula dikenakan pada Khamis. Pemegang pas letak kereta untuk Mac boleh menggunakan kupon mereka bulan ini, manakala pas April digunakan pada Jun. Namun, mereka perlu mendapatkan cop pengesahan pada kupon berkenaan di tempat letak kereta bertingkat di Jalan Wong Nai Siong. Majlis Bandaraya Miri MBM akan melakukan pengumpulan yuran tempat letak kereta berkuat kuasa esok. Ini selaras dengan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang membuka semula aktiviti ekonomi sosial bermula hari ini di Sarawak. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata MBM telah mengarahkan operatornya Borneo Parking System untuk bersedia dengan pelaksanaan semula iuran berkenaan. Taman awam di bawah MBM juga akan dibuka esok. Orang ramai juga diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dengan sentiasa menjaga jarak sosial, kerap mencuci tangan dan memakai pelitup separuh muka. Dalam pada itu, Pusat Transformasi Bandar masih ditutup sehingga arahan kembali beroperasi dimaklumkan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang bersedia menerima kepulangan penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi dari luar Limbang. Menurut Residen bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi, ini ekoran kejayaan membawa pulang 47 orang penuntut universiti dari Labuan baru-baru ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang sememangnya telah bersedia untuk menerima ketibaan pelajar-pelajar kita daripada luar bahagian Limbang, dan mereka ini akan sampai di Limbang dalam berperingkat-peringkat, memandangkan kita ada masalah pengangkutan darat daripada Miri ke Limbang ataupun Lawas. Jadi sekarang semua pergerakan ini akan diuruskan oleh pihak Unimas dan juga Sarawak Volunteers. InsyaAllah dalam masa terdekat mereka juga akan balik ke Limbang dan Lawas. Dalam pada itu, beliau menyeru penuntut universiti yang terlibat untuk menghubungi agensi berkaitan untuk mendaftar sekiranya bercadang untuk kembali ke rumah masing-masing. Antara agensi yang boleh dihubungi ialah JPBN bahagian, Rumah Sarawak dan Sarawak Volunteer. Insinyur Ahmad Deni berkata demikian ketika ditemui pemberita di Pejabat Residen bahagian Limbang. Inisiatif Kerajaan Negeri yang menyediakan kaunter bergerak Bank Simpanan Nasional BSN di Pakan Sari K disambut baik oleh penduduk di kawasan berkenaan. Rata-rata penduduk menghargai langkah tersebut yang memudahkan urusan mereka untuk mengeluarkan wang bantuan yang disalurkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tidak ketuk tadi kami ke pasar Serikai susah nilai ketuk menyenang kami rumah panjai kami menulu urang natai ganjong tai ngagai kami kitu nilai terima kasih ngagai perintah boleh ngatur ke pengawal ke bersatu. Bantuan ini adalah sangat membantu dari segi mempercepatkan daripada ejen bank lah datang, sebab kami orang ke daerah lain memang sukarlah memerlukan permit pergi ke balai. Aku kira aku nak ngasuh bank bisik itu lah. Ambil kami menawarkan untuk nyamai lagi lah. Selain memudahkan urusan pengeluaran wang, penduduk di kawasan Pakan juga tidak perlu memohon permit perjalanan keluar daerah dengan adanya perkhidmatan kaunter bergerak BSN ini. Program World Quran Hour 2020 peringkat negeri akan diadakan pada Rabu ini bersamaan dengan 20 Ramadan. Anjuran Pustaka Negeri bersama Rumah Ngaji Sarawak. Program ini akan diadakan secara langsung menerusi laman Facebook rasmi Pustaka Negeri bermula pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Pustaka Negeri menerusi kenyataan memaklumkan program ini bertujuan menyokong World #Quran Hour 2020 yang diadakan serentak di seluruh dunia dengan pengisian surah Ar-Rahman sebagai solusi mengembalikan keharmonian global. Pelaksanaan program ini telah diadakan di lebih 3,000 lokasi berdaftar di seluruh negara, 300 lokasi berdaftar di 76 buah negara dan telah mencapai 1.46 bilion capaian di media sosial. Untuk itu, masyarakat dialu-alukan untuk berkongsi detik itu dengan memuat naik gambar dan video beserta #World Quran Hour di laman media sosial sebagai tanda sokongan.
Disangka kotak milik orang di hadapan surau di Petra Jaya, Kuching. Rupa-rupanya berisi mayat satu bayi lelaki dibuang sejak Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Awang Din Awang Gani, pihaknya menerima laporan daripada salah seorang bilal surau tersebut sekitar 9.30 minit malam Ahad lepas mengenai penemuan satu mayat bayi yang diletakkan dalam kotak bertutup itu selepas ia mengeluarkan bau yang busuk. Setelah diperiksa, polis mendapati satu mayat bayi lelaki yang sedang mereput dibalut dalam tuala kecil. Siasatan awal mendapati kotak terbabit telah diletakkan di hadapan masjid berkenaan sejak Jumaat minggu lepas, namun tiada siapa yang curiga sehingga ia mengeluarkan bau busuk. SCP Awang Din yang dihubungi RTM mengesahkan penemuan tersebut di Kuching. Oleh itu, beliau meminta kerjasama orang awam yang mempunyai maklumat mengenai pembuangan bayi terbabit untuk tampil membantu polis atau menghubungi pihaknya di talian 082 244444 atau 221134. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan jalan membuang mayat dengan sulit. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19. Jaga kebersihan diri anda. Amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Saya Grace Prince Natural. Salam hormat.